Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bagi semua yang baru saja masuk, saya nak ucapkan terima kasih kerana anda dah pun bersama-sama dengan saya. Hari ini adalah bicara santai, #duduk rumah bersama yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir dan juga yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah. Okey, saya nak borak-borak yang lebih santai je. Tidak ada jangan nervous Siti. Bobo Siti nervous. Okey. Okey, tidak ada kena-mengena dengan politik ke apa. Kita lebih nak mengenali sosok ayah dan bonda kita ni dari sudut yang lebih dekat, lebih personal. Okey. Jadi sekarang ini saya menunggu request daripada Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir dan juga Yang Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah untuk kita terus live, ya. Saya tengah tunggu ayahanda dan juga bonda kita. Okey. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bonda. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Mahathir dan juga berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah. Ya. Okay. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan terima kasih kepada ayahanda Tuan Mahathir dan juga bonda Tuan Siti Hasmah kerana sudi live bersama dengan saya. Tuan tahu macam mana perasaan saya sekarang ni, dudak. Dan alhamdulillah, sebagai pasangan yang sangat dihormati, saya mendoakan semoga kedua-dua ayahanda bonda terus diberi kesihatan dan terus melalui hari-hari dengan baik. Dan hari ini kita nak berkongsi bicara yang santai saja ayahanda, lebih kepada perkongsian dan juga ada pertanyaan daripada mereka yang sama-sama dalam live kita pada hari ini. Boleh ya ayahanda Tuan Dr. Mahathir dan juga bonda? Boleh. Alhamdulillah. Okey, soalan pertama saya. Ayahanda Tun Dr. Mahathir dan juga bonda Tun Siti Hasmah dilihat sebagai pasangan yang sangat mendukung antara satu sama lain. Okey, ramai juga yang suka tengok aksi ayah Tun berdua. Comel, cute, loving. Boleh tak Tun berdua ceritakan apakah asas utama dalam perhubungan Tun berdua? Asas yang membuatkan Tun berdua kata saling menyokong satu sama lain, romantik dan sebagainya. Boleh Tuan? Saya tak tahu nak cerita apa. Tinggal lagi kita dah lama bersama, lebih 60 tahun. Jadi kita dah biasa sesama kita dan kita berasa lega dan senang bersama suami isteri lah. Tak tahu dia nak kata apa. Mungkin benda tu Hasmah. Siti, Putih Siti tentu tahu lagu And I Love You So. Tahu tak And lagu tu? I Love You So. Yes. And so people ask me how I live till now. I guess I tell them I don't know. Kalau macam Siti tadi bertanya, bagaimana yang kami berdua sehingga dah tahun yang ke-63 perkahwinan, macam bagaimana? InsyaAllah, tak tahu dah. Saya tak tahu apa nak jawab. Sebenarnya takdir Allah SWT. Kami berdua pun bersabar. Tahu fahaman sesama satu kan. Apa yang suami suka, apa yang saya suka. Dan dengan itu, kita bermesra. Kan? Terima kasih dah. Alhamdulillah. Bolehlah saya katakan di sini Tun Siti Hasmah dan juga Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir ni pasangan yang saling menyokong satu sama lain, memahami kejayaan pasangan masing-masing dengan baik, kan? Saya pun melihat ibu bonda Yang Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah ni sebagai ikon atau idola saya sebagai seorang wanita. Macam mana Masya Allah sokongan yang diberikan kepada ayahanda tu, Masya Allah. Sampai sekarang jadi contoh kepada kita wanita ni kan. Okey. Soalan saya yang kedua.
Saya nak tahu kali ni apakah rutin seharian Tun berdua sepanjang PKP. Maksudnya selama duduk kat rumah ni, apa rutin Ayanda dan juga Bonda Tun lakukan? Sebab saya tengok ada video yang saya tengok Ayanda Tun Mahathir buat exercise, ya. Mungkin ini boleh dikongsikan bersama dengan yang bersama-sama dengan kita di live ni, apa kita boleh buat sebenarnya sepanjang PKP ni. Ini sebenarnya luar biasa. Pasal saya ni selalu aktif buat kerja, buat perbuatan, jumpa orang dan sebagainya. Tetapi oleh kerana MCO ini, saya terpaksa berada di rumah dan saya cari benda-benda yang boleh saya lakukan. Umpamanya saya lebih banyak masa untuk baca dan juga banyak masa untuk menulis. Sekarang ni saya ada request untuk nak interview dan sebagainya, dan ini mengambil masa yang tak berapa panjang tapi dia habiskan masa lah. Selain daripada itu, kalau duduk di rumah saja tak buat exercise, ini tak baik bagi kesihatan kita. Sebab itu saya buat treadmill ataupun saya cycle di rumah lah, tak pergi mana-mana. Jadi time passes very quickly. Sekejap saja dah petang, dah malam, dah nak dinner, dah makan. Itu semua memakan masa. Tapi yang tak senang itulah boring. Kerana kita buat benda yang sama tiap-tiap hari. Tak ada benda yang baru. Hari ni benda yang baru pasal Siti buat interview. Tapi tak, yang lain tak. Itu yang jadi masalah. Very boring. Macam mana pula dengan Tun Dr. Siti Hasmah? Kakak super juga. Saya bangkit awal pagi, lepas mandi manda semayang semua, breakfast, saya buat senaman. Saya buat senaman yang diperlukan oleh sebab saya punya tulang, otot-otot saya kat kaki dan sendi-sendi itu semua nak dilonggarkan lah. Sebab kadang-kadang tu kita lama duduk kan, lama tidur kan. Kita perlu gerakkan balik semula kita. Itu sebagai satu senaman ya. Setiap hari saya buatlah atau berselang sehari saya dah naik saya gunakan walker yang kita duduk atas macam basikal tu kita jalan kan. Itu satu. Yang keduanya dah lepas tu saya dapatlah menghabiskan masa saya apa yang saya ingin buat sendiri kat rumah. Kan? Umpamanya saya tak boleh lagi membaca Siti sebab mata saya tak nampak dan saya kurang dah kelihatan saya. So dengan itu satu saja yang saya boleh buat adalah memain muzik. Line kita agak ada masalah. Saya rasa mungkin kerana traffic. Saya taklah makan banyak. Cuma nak puaskan selera sajalah. Banyaklah ni kita boleh order. Makanan siap, makanan. Siti pun hantar. Itu Siti hantar. Sedap Siti, terima kasih banyak.
Alhamdulillah, terima kasih Tun. Itulah, memang betul Tun, kalau kita duduk di rumah dalam masa seminggu dua kita still boleh boleh okey lagi, tapi bila dah agak lama memang kadang-kadang dah buat banyak perkara. Macam Tun cakap, dah buat satu perkara tu dah memang jadi amalan, so jadi boring. Nak cari orang kata aktiviti lain. Kita memang perlu ada ada sokongan lah juga daripada orang sekeliling. Dan Siti juga Tun, sepanjang PKP ni saya memang bersyukur kerana masa ni banyak Siti dapat luangkan melihat Afia, spend time masa dengan anak, kerana selama ni kalau kerja pun saya sibuk. Dapat juga lebih mendalami bisnes e-commerce. Kalau dulu saya mungkin menyerahkan kepada staff saja, tapi sekarang saya kena buat sendiri, saya kena buat promosi sendiri di online. Adalah kelebihan juga dengan apa yang terjadi ni, syukur Alhamdulillah. Dan apa yang penting sekali, saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia kena menyokong frontliner kita dengan disiplin berada di rumah. Kalau Tun boleh berada di rumah, kita tahu Tun memang orang yang sangat aktif, berbasikal, naik kuda dan sebagainya. Tapi bila kena duduk kat rumah, kena sabar, kena buatlah aktiviti lain. Ya. Memang kena berkorbanlah semua orang, semua rakyat Malaysia kena berkorban. Dan kita harus bersyukur sebab kita antara negara yang banyak statistik kita pun dah kurang dan semakin pulih, insya-Allah. Harap-harap PKP ni tidaklah lama lagi, kita boleh kembali aktiviti seperti biasa, seperti normal dulu. Kali ini saya nak bertanya soalan yang agak istimewa, yang lebih personal sikit kepada Bonda Bonda Tun Hasmah, di mana Bonda Tun Hasmah dah mendampingi seorang yang kita sayangi sebagai isteri berpuluh-puluh tahun. Apakah agaknya kelemahan Tun? Maksud saya, sisi orang yang tak tahu tentang ini, mana tahu selama ni kita tengok ayahanda sebagai seorang negarawan, tapi kalau kat rumah tu apa kelemahan ayahanda Tun? Saya pun saya tak nampak apa kelemahannya. Selalu saya kalah. Kan? Kelemahannya kan tu bila banyak orang ingin bercakap dengan dia kata boleh. Kan? Boleh. Cuba kata boleh. Tapi tak kira masa yang yang padat dan terakhir kadang-kadang tu orang nak cakap dengan dia. Sekarang ni lebih mudah lah. Tak payahlah datang ke rumah. Dengan secara pakai video ni pun cukup juga. Jadi syukur Alhamdulillah. Kita dapat juga berhubung dengan orang masyarakat. Ya. Ya. Dan keluarga juga. Dan keluarga saya semua tak sama dengan saya. Cuma kami berdua je kat dalam rumah ni. Cucu, anak-anak, menantu, cucu semua di rumah masing-masing. Itu memang diaturkan lah. Marina mengaturkan semua cucu-cucu, anak-anak, menantu, cucu semua yang ada di Kuala Lumpur ni akan keluar macam ni lah, online pada satu hari, tetapkan jam dan hari supaya kita semua berkumpul, berucap, communicate dengan satu sama yang lain. Yang cukup seronok lah, barulah nampak cucu-cucu tu semua. Ya. Alhamdulillah sekarang ni ada macam-macam kemudahan. Boleh Zoom meeting, boleh video call. Inilah kelebihan yang kita boleh gunakan dalam zaman yang moden ni. Ayahanda Tun, boleh tak kongsi dengan kita semua ni, apakah keistimewaan ataupun bakat istimewa lain yang ada pada Bonda Tun Dr. Siti Hasmah yang tidak diketahui oleh umum? Macam Bonda Tun Siti boleh main violin tu semua orang tahu. Jadi apa lagi keistimewaan Bonda Tun Dr. Siti Hasmah yang mungkin ayahanda boleh kongsikan bersama dengan kita semua?
dia agak tolerant lah. Saya ni Alhamdulillah. bukan kap di rumah, kadang-kadang tak ada di rumah, bekerja sampai malam, tapi tak Ya. adalah sampai nak marah-marah tu tak adalah. Terima sajalah. Ya. Kadang dia dah Ya. lena, saya bawa balik. Ya, so tak ada nak kacau. Tinggal lagi kadang-kadang dia nak tanya apa saya buat. Ada benda yang saya boleh cerita lah. Ada benda yang Ya. saya cerita, saya tak cerita. Tapi tak adalah sampai nak ada suspicion saya Ya. buat apa-apa yang tak baik. Jadi dengan itu tak banyaklah pertelingkahan antara kita. Tetapi apabila penting saya jelas sesuatu, saya beritahu. Tak selalunya lah. Umpamanya bila nak letak jawatan, saya tak beritahu, dia tak tahu. Saya tak tahu pun. Ya, ya. Itu lagi istimewaan Bonda Tun Dr. Siti Hasmah. Susah nak dapat isteri yang macam tu memahami sebab Ayahanda Tun banyak berkorban masa, tenaga untuk rakyat Malaysia. Dan kita tak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Okey, saya perasan setiap kali bulan Ramadan Ayahanda Tun memang suka pergi ke bazar Ramadan. Ya, memang antara yang kerap turun ke bazar Ramadan di Kedah, di Kampung Baru, KL dan Putrajaya. Jadi boleh kongsikan apakah juadah berbuka puasa Tun yang Tun berdua paling suka, dan boleh Ayahanda Tun jawab dulu, kemudian baru Bonda Tun Hasmah pula. Apakah juadah berbuka puasa yang paling Tun berdua suka? Ya, saya biasanya suka makan cucuk udang. Cucuk udang? Bolehlah saya masak nanti. Terima kasih. Popiah tu popiah pedas ke popiah yang goreng? Tak goreng. Oh, popiah basah orang panggil ya? Ya. Tapi bila dah pergi ke bazar Ramadan, nampak itu sedap, beli terlalu banyak. Balik nak makan tak habis. Kadang-kadang wasteful lah. Tapi seronok. Saya pergi kepada tiap-tiap tempat, saya nak tengok orang berniaga, sama ada mereka maju ataupun tidak, dan jenis-jenis makanan. Begitu banyak sekali makanan Melayu ni kalau nak kira. Betul. Macam-macam hidangan ada. Jadi sepatutnya kita saja berniaga bulan Ramadan. Waktu lain pun saya yakin kalau ada restoran pun saya yakin boleh dapat kejayaan. Saya tertarik dengan Chef Wan. Dia punya masakan tu istimewa, dan saya fikir ramai yang lain termasuk orang kampung juga siap makanan yang cukup sedap. Tapi satu benda yang saya dapati ni, bila nak jamu guest datang rumah, beli yang terbaik sekali mungkin. Daging yang lembut, sayur yang fresh dan sebagainya. Tapi bila nak jual, cari benda yang murah, nak dapat keuntungan lebih. Sebaliknya, orang lain bila dia nak jual dalam restoran, dia tentukan kualiti best. Kita cari kualiti yang rendah supaya kita dapat kurangkan kos, dan ini menyebabkan kadang-kadang bila kita ada makanan yang sedap, tetapi bila kita buka restoran dia tak sedap. Jadi ini saya notice lah. Saya suka tengok orang berniaga. Saya suka tengok tempat-tempat perniagaan. Betul. Okey. Bonda Siti, Tun Siti Hasmah mungkin ada makanan kesukaan? Ya. Setiap buka puasa tu, kalau boleh lah, sekarang tu susah nak dapat putu piring. Itu kegemaran saya. Putu piring itu minuman tu memanglah sekarang ni saya minum minuman lemon.
lemonade dengan madu. Very nice. Dan itu saya minum. Sebab waktu ni pun ada banyak orang kata kita ni kurang minum ya. Pasal dia Yeah. badan tu susut. Dah tu nak nak kena banyak. Khasnya pada bulan puasa tu, lepas buka tak macam mana lah kita nak menghadapi ya. Ramadan, bulan Ramadan. Kita sihat juga untuk menaikkan ada bulan puasa ya. Yeah. Itulah. InsyaAllah. Piring saya tu, dan satu lagi saya suka pisang. Pisang tu goreng ke, pengat ke. Itu untuk buat buka puasa tu Siti. Ya, betul. Betul lah. Saya melihat memang betul Tun. Kalau apa yang Tun katakan tadi, kebanyakan bila menjual tu mereka terlalu nak save, tak nak letak lebih-lebih, kadang tak sama kualiti dia. Macam mana restoran, macam mana masak sendiri dan juga berjual. Sepatutnya bagi mereka yang berjual, mereka kena betul-betul ikhlas berjual untuk bagi orang makan. Dan bila kita ikhlas dan berniaga, kita masak sedap-sedap, buat makanan lauk sedap-sedap, dia akan lebih berkat. Kan, daripada situ rezeki kita bertambah lagi. Jangan sesekali kalau kita berjual barang ni, kita tak menitik beratkan soal kualiti makanan tu. Jangan hanya nak jual sebab nak dapat duit je. Dan saya sendiri punya pengalaman Tun, sebab saya waktu saya kecil, umur 10 tahun sampai umur saya 16 tahun, saya memang berjual kuih di bazar Ramadan, jual di pasar malam dan Pekansari. Memang mak saya memang seorang yang kalau buat makanan, biar buat sedap-sedap supaya orang makan, orang ingat dan orang datang beli lagi. Ya, bukan orang beli, orang makan satu kali dah tak sedap, orang tak nak repeat. Itu salah lah dari segi kita nak berniaga, daripada segi Islam pun salah sebenarnya. Jadi apa yang Tuan katakan tadi memang betul lah. So, kita rakyat Malaysia kalau nak buat sesuatu bagi orang makan, buat sedap-sedap, jaga kualiti. Sebab itu cara yang sebenarnya kita dalam berniaga kan. Mungkin insyaAllah Siti boleh masakkan nanti untuk Ayanda dan juga Bonda Tuan berdua. Masa bulan Ramadan nanti Siti hantar cucuk udang Siti macam mana, Tuan boleh komen. Terima kasih banyaklah. Okay. Ya, sama-sama. Kita boleh lagi Tuan ya, saya tanya soalan sebab tadi dalam komen, ruangan komen ni ada yang tanya, ni baru je tanya ni, Ayahanda Tun Mahathir pandai masak tak? Dia tanya. Ini kita minta Bonda Tun Siti Hasmah jawab lah. Pernah tak sepanjang perkahwinan Ayahanda Tun Dr. Mahathir masak? Sekali-sekali dia beli lapang tu dia. Khasnya pada hujung minggu kan, pada tu first round dekat Sri Perdana Taman Sara. Ya. Ya. Itu masak penyanyi minat lah. Nasi goreng ke. Dan satu spesial di Bandung. Sedap tu. Ya. Dia suka masak. Sampai dia jam sebab waktu sampai saya kecil duduk dengan family. Kakak ipar saya seorang pandai masak sekali. Lepas tu daripada situ juga suami saya belajar dan sampai dia boleh arahkan tukang masak saya macam mana nak siapkan ini, siapkan itu. Sampai kini. Ya. Bagi saya tak pandai dah. Saya masak pada waktu Jepun je. Tapi lepas tu saya lupa nak masak. Tapi bukan saya lupa. Sebab cara saya memasak dulu waktu Jepun dulu ada beza. Saya pakai batu giling. Kan? Saya pakai batu giling dan saya pakai tumbuk semua itu. Tapi ini sekarang ni pakai powder saya tak reti. Kan hijab dah semuanya kita jemput-jemput aja kan. Betul.
bahan-bahan makanan tu, bahan-bahan yang kita nak buat tu, yang itu saya tak faham. Sebab saya mesti ada batu giling untuk nak menggiling bahan. Tak tahu, tak ada. Sebab dah terbiasa daripada kecil. Ya. Ya. Daripada masa Jepun tu, 5 tahun tu saya memasak. Saya masak untuk Ya. Alhamdulillah. Okey, Ayanda Tun, ramai yang dekat sini ruangan komen terus sampaikan salam kepada Ayanda Tun dan juga Bonda Tun Siti Hasmah. Semua doakan semoga Ayanda dan Bonda Tun berdua diberikan kesihatan, ramai yang happy. Ada yang tulis kat sini pun, saya sempat bergambar dengan Ayanda Tun masa di Bangsa. Ayanda Tun pergi ke bazar Ramadan. Seronok mereka. Kat sini duk tulis. Alhamdulillah. Semua pun gembira dan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ada yang tulis kat sini, cute-nya anak harimau kat atas tu. Anak patung harimau kat atas. Alhamdulillah. Kita sama-sama doakan dan mungkin boleh Ayanda Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Dr. Siti Hasmah beri kata-kata semangat kepada semua rakyat Malaysia mana yang menonton ni, bagaimana sepanjang kita Ramadan ni mungkin PKP lagi. Kata-kata semangat daripada ayah dan juga bonda berdua. Kita perlu terima hakikat bahawa puasa kita pada tahun ini berlainan daripada biasa. Sebabnya kerana kita tidak boleh berdekat-dekat. Kita kena ada social distancing sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi untuk nak sembahyang tarawih apa semua itu mungkin kita tidak dapat lakukan. Jadi kita mungkin terpaksa sembahyang di rumah dan kita tak ada majlis buka puasa umpamanya. Biasanya kita jemput kawan-kawan majlis buka puasa. Tapi kali ini tak boleh lah. Tetapi secara nak tunaikan ibadat puasa tak ada masalah. Kita puasa di rumah, kita makan di rumah. Kalau nak beli barang pun melalui online order ni boleh kita beli apa yang kita suka. Dan sekarangnya sebenarnya lebih banyak juadah yang boleh kita beli. Jadi kita bersyukur kerana kita perlu ingat ada negara-negara lain yang bukan saja hadapi masalah COVID-19 ini, tetapi mereka berada dalam keadaan tidak tenang, berperang, nak puasa pun susah. Jadi kita bersyukur kita lebih baik kerana kita di negara yang aman. Walaupun ada pendapat-pendapat yang berbeza-beza antara kita, tetapi umumnya kita aman, kita boleh buat ibadat seperti yang dikehendaki. Jadi saya harap kita semua akur kepada arahan-arahan supaya lebih kuat kita pegang kepada, kita amalkan arahan ini, lebih cepat kita dapat pulihkan keadaan dalam negara kita. Saya ucap selamat berpuasa dan selamat berhari raya. Bagi saya pula, saya pun ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa dan insyaAllah Hari Raya Aidilfitri pada semua yang sihatlah, sihat dan boleh melakukan puasa dan Hari Raya nanti. Dan pesan saya itulah, macam suami saya kata tadi, kita patut bersyukur ya. Syukur Alhamdulillah kerana keadaan di dalam negara kita ni cukup unik dan kita kita dengan kerjasama dengan usaha Kementerian Kesihatan dan kementerian yang lain sepakat dengan Kementerian Kesihatan telah menjaga kita daripada viral COVID-19 ni daripada merebak. Sekian setakat kini kita dah berjaya
Tapi berjaya. Dan kita mesti bersyukur kepada ramai orang yang betul-betul berusaha untuk mencapaikan kita punya kejayaan ini. Dan itulah yang saya ingin mengingati semua kita ya kepada barisan hadapan yang yang berhadapan dengan pesakit-pesakit COVID ni, iaitu para doktor dengan pembantu mereka, para jururawat dan pembantu-pembantu mereka. Mereka inilah yang patut kita sokong dan doakan supaya mereka sentiasa kuatkan iman dan kuatkan dedikasi mereka untuk menjaga pesakit-pesakit yang betul-betul satu function yang betul penuh dengan risiko, cabaran dan harap mereka semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Sungguh pun mereka berdepan dengan pesakit-pesakit. Dan bagi kita semua yang di rumah, sabar, kuatkan iman kita, sabar Siti, dan nampaknya kita mestilah ubah sedikit ya. Kalau tidak ubah banyak cara kehidupan kita nanti. Ya. Dan selepas ni nanti kehidupan kita nanti style kita nanti berubah. So syukurlah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang negara kita ni aman, damai supaya kita dapat menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Tun, dalam PKP ni kan, tempoh kita duduk kat rumah, kita juga dapat berita di mana naik peningkatan kes penderaan ya pada anak-anak, isteri. Mungkin mereka rasa stres duduk kat rumah. Mungkin komen Ayanda Tun dan juga Bonda tentang terjadinya keadaan seperti ini. Apa kita boleh nasihatkan? Bagi setengah orang, mereka dapati terpaksa tinggal di rumah ni satu perkara yang stressful. Mereka tercabar, tension dapat di rumah. Pada masa ini kita perlu lebih bendung perasaan kita. Jangan kita ikut perasaan kita. Kalau tak boleh apa pun, kalau tak boleh tenang, kita mungkin baca ataupun kita baca Quran dan sebagainya supaya kita dapat tenangkan diri kita. Jangan kita benar diri kita dipengaruhi oleh perasaan. Kerana kadang-kadang perasaan kita ini tidak baik. Marah-marah sedikit tak sekena saja kita nak marah. Tapi kita perlu sabar. Kerana semua ini adalah untuk kebaikan. Kalau kita tak tinggal di rumah dengan segala masalah, kita akan hadapi masalah ini lebih lama kerana masa akan menjadi lebih panjang kerana kita tidak ikut arahan-arahan yang diberi. Saya harap kita semua bersyukur dan kita buat ibadat seperti biasa dan kita kurangkan perasaan dikuasai oleh perasaan, bendung perasaan. Betul. Itu Tun. Terima kasih Tun punya pandangan. Saya rasa ialah dalam keadaan PKP sekarang ni memang ada yang terkesan dari segi hilang mata pencarian ya. Ada yang setengah tu bila duduk kat rumah tu dengan anak-anak ramai, dengan keadaan yang kurang selesa. Itu adalah salah satu daripada faktor yang membuatkan mungkin salah satu ayah ke ibu ke stres dan bergaduh dan nak jadi mangsa. So apa yang penting sekarang dalam keadaan yang menduga ni, kena banyak berbalik kepada Allah, kan? Banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberi ketenangan
dan kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Masa ni lah kita kena tinggikan keimanan kita, gunakan waktu yang terbaik ini untuk mana yang mampu kita bantu mereka yang kurang berkemampuan. Tun, saya juga baru selesaikan melancarkan tabung PKP Siti Nurhaliza dan alhamdulillah saya melihat rakyat Malaysia ni sebenarnya ramai yang prihatin. Ya, saya dapat kumpul untuk target saya permulaan 50,000. Alhamdulillah dah tercapai. Saya teruskan lagi sampai Ramadan dan saya nak minta pandangan daripada Ayahanda Tun dan juga Bonda Tun Siti untuk tabung dana yang banyak sekarang ni yang dibuat oleh ramai orang, termasuklah saya juga. Bagaimana kita nak memanfaatkan dana ni sebaiknya, sebab nak pergi kepada orang-orang yang susah sekarang susah, kita tak boleh keluar kan. So apalah cara yang terbaik yang boleh Ayahanda Tun bagi tips pada saya? Ya, ramai yang mampu menderma, tetapi biasanya mereka ingin tahu untuk apa dia kegunaan derma yang mereka beri. Kalau mereka sedar bahawa derma ini adalah untuk menolong mereka yang tidak ada rumah, yang tidak terpaksa tinggal di luar, di jalan-jalan umpamanya, mereka perlu makanan, mereka tidak ada kerja. Jadi kita kena bagi bantuan kepada mereka. Juga ramai yang berniaga kecil, yang ada gerai. Sekarang ini mungkin tak dapat pendapatan sama sekali. Ada juga yang kehilangan kerja dan mereka juga perlu bantuan. Kalau tak dengan dalam bentuk wang ringgit, tetapi dalam bentuk makanan dan lain-lain. Jadi kalau orang penderma dia tahu apa tujuan kutipan ini, saya yakin dengan mudah mereka akan memberi bantuan. Saya lihat dalam TV umpamanya satu kes yang luar biasa. Seorang askar yang sekarang ini yang berperang dalam tahun Perang Dunia yang pertama. Sekarang ni umurnya sudah sampai 100 tahun dan dia sanggup berjalan 100 round dengan pakai walker dia. Dan untuk ini siapa nak derma boleh derma. Dan saya kagum kerana di UK mereka derma 170 million pound. Begitu banyak sekali. Hanya cuma orang ini, orang umur 100 tahun ini sanggup tunjuk dia boleh berjalan begitu jauh sebagai satu usaha untuk sumbang kepada kutipan derma untuk kerja-kerja penderma kebajikan. Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah saya melihat dalam keadaan susah dan sukar ni rakyat Malaysia adalah rakyat yang sangat prihatin. Kerana itu banyak tabung-tabung yang diwujudkan mencapai sasaran. Kita kena saling bantu-membantu seperti mana Ayahanda beritahu di sini, dan saya punya dana PKP Siti Nurhaliza Ayahanda tu mungkin boleh Siti kongsi bersama dengan Ayahanda dan juga Bonda. Siti namakan juga PKP ni maksudnya peduli, kemanusiaan dan prihatin. Peduli saya skopkan kepada keperluan dan peralatan di pusat perubatan yang terlibat menangani COVID-19, iaitu yang perlu dengan segera baju PPE, topeng muka dan sarung tangan. Dan alhamdulillah insya-Allah dalam waktu terdekat saya akan serahkan kepada Kementerian Kesihatan, dan kemanusiaan ni saya beri kepada individu yang berkeluarga yang terjejas pendapatan, bantuan keluarga yang mempunyai keluarga OKU dan juga penyakit kronik. Manakala prihatin pula saya beri kepada khas sempena bulan Ramadan, di mana
ada yang akan menyambut bulan Syawal yang kurang kemampuan dan juga rumah-rumah kebajikan. InsyaAllah itu matlamat saya untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan. So Ayanda, Bonda, tolong doakan Siti, doakan saya supaya impian saya ni tercapai. Ya, InsyaAllah. Ya. Baik, Ayanda dan Bonda, Siti sebenarnya, ya, terima kasih. Siti sebenarnya ada surprise untuk Ayanda, Bonda, Tun berdua, di mana saya nak menyanyi sikit. Boleh ke? Boleh. Kan? Pada masa ni, ya, kita masih menyanyi. Betul. Ya. Ya. Saya lihat kan Ayanda, Bonda, ya, muzik ke ataupun nyanyian ni sebagai terapi. Terapi kepada mereka di luar sana. Kerana saya ada peminat saya yang selama ni menyokong saya. Bila saya muncul dalam live je, mereka tak ada benda lain lah. Asyik suruh Siti nyanyilah, Siti nyanyilah, nyanyilah. Saya kadang-kadang rasa segan sebab saya tak nak lah nampak macam seronok sangat duduk kat rumah ni nyanyi-nyanyi. Tapi demi orang kata terapi bagi mereka yang tunggu kat rumah tu mungkin tak tahu nak buat apa, dah bosan ke apa, bila saya dapat live dengan mereka secara apa orang kata secara yalah live macam ni, dapat nyanyi pula, seronok sangat. So insyaAllah saya harap nyanyian saya untuk Ayanda dan Bonda Tun berdua juga boleh mengembirakan Ayanda dan Bonda Tun berdua. Saya nak pilih lagu Gubahanku boleh? Ke atau ada pilihan lain? Okey. Ya, saya nyanyikan sikit ya. Ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjiku padamu, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai kasih pujaanku, cintaku hanya padamu. Duhai kasih pujaanku, jangan kau lupakan daku. Terima kasih. Alhamdulillah. Lagu ini, kalau ramai yang menonton ni, merupakan lagu kegemaran Bonda, Tun Siti, Asma dan juga Ayanda Tun Dr. Mahathir. Betul ke? Saya harap betul ya? Ya betul. Ya. Alhamdulillah saya harap. Ya. Mungkin Tun Siti nak cakap sikit? Nak cakap apa? Saya setuju Siti yang Siti mengatakan muzik ni satu terapi untuk orang yang stres. Kan saya cukup galak kan. Kalau dah stres sangat tu, maklum sajalah dalam keadaan sekarang ni kan. Apa tu pergilah ke mana-mana yang instrumen yang ada gitar ke, violin ke, piano ke, kan, record player ke, pergilah kat situ dan main-main aje lah. Kan itu itu membantu sikit kita punya minda untuk bertenang. Itu yang kita bertenang. Makin bulan ni bulan Ramadan yang mulia ni menghendakkan kita semua sabar, tenang dan melakukan apa yang baik saja
Lepas tu Betul. kita anggap orang ini membuat apa-apa satu yang menghiburkan kita semua. Ya, nyanyian dan memain apa juga instrumen itu ini satu cara kita. InsyaAllah. Sekarang ni dekat online pun ada banyak aplikasi menyanyi, tak perlu pergi karaoke pun orang dah boleh menyanyi Tun. Berdua sekarang ni macam-macam lah dia punya aplikasi ya. Saya pun sama-sama lah bila dah duduk kat rumah ni, kadang-kadang kita nak kena practice. Practice tu untuk kebaikan saya sebagai seorang artis kan. Saya gunakanlah aplikasi-aplikasi ni untuk menyanyi dan dalam masa yang sama saya share bersama dengan peminat saya. Mereka pun boleh menyanyi berduet bersama dengan saya. Aplikasi tu memang macam-macam. So Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kepada yang disayangi dan dihormati Ayahanda yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir dan juga amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah kerana sudi menerima kita live sama-sama pada hari ini. Ramai yang rindukan nak tengok Ayahanda dan juga Bonda berdua. Dan memang semua di ruangan komen ni kebanyakan mendoakan Ayahanda, Bonda, Tun diberi kesihatan, selamat menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah semuanya sudah habis nanti COVID-19 ni dapat kita hapuskan kita merindukan suasana untuk berjumpa bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayang. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Dan Ayahanda, Bonda Tun, Siti doakan semoga terus stay at home, terus sihat walafiat, terus bagi inspirasi kepada kita seluruh rakyat Malaysia. Ya, insyaAllah kita jumpa nanti selesai PKP nanti. InsyaAllah Siti akan masakkan untuk Ayahanda dan juga Bonda Tun. InsyaAllah. Jaga diri. Kami salam semua. Sama-sama. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tak nak end pula. Okay, Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah saya. Puas hati pun ada. Terima kasih kepada semua yang telah menonton live saya bersama dengan Ayahanda dan Bonda Tun. Walaupun line ada yang tak berapa okey, tersekat-sekat, especially video Ayahanda Tun dan juga Bonda Tun Siti Hasmah. Tapi tak mengapa, kita dapat kongsilah sedikit sebanyak kan apa yang kita borak-borakkan tadi, borak santai. Terima kasih banyak-banyak ya semua yang tengok live. InsyaAllah saya nak anda semua teruskan menderma di dana PKP Siti Nurhaliza sebab saya ingin memberikan menghulurkan, menyalurkan sumbangan anda semua kepada mereka yang sangat memerlukan. Dan Alhamdulillah sasaran pertama kita 50,000 sudah pun tercapai dan saya telah pun menggunakan wang tersebut untuk membeli gaun PPE dan keperluan yang sangat-sangat diperlukan sekarang ni oleh pihak frontliner kita. Dan seterusnya seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan beri kepada mereka yang terjejas pendapatannya, kumpulan sasaran yang memerlukan bantuan kita dengan segera. So insyaAllah semoga apa yang kita lakukan diberkati Allah. Ya, jangan berhenti untuk terus menyokong frontliner kita, menyokong juga usaha saya dan juga anda untuk membantu mereka yang memerlukan. So jaga diri, stay at home, stay safe, jaga kesihatan. Ya, okay, sekian saja live saya hari ini untuk anda semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye, Assalamualaikum.